Penggunaan tanah liat dalam masyarakat Korea telah bermula sejak zaman Neolitik dalam bentuk tembika dan seramik. Seni tembika telah berkembang pesat pada zaman kerajaan Silla lagi. Dinasti Joseon telah meneruskan usaha dengan membangunkan kraf seramik putih iaitu baekja. Sebahagian daripada seramik itu kini telah digunakan sebagai khazanah negara Korea Selatan. Syahada. Jeonju Hanok Village terletak di bandar Jeonju dan terdapat lebih daripada 800 buah rumah Hanok tradisional Korea. Hanok Village tetap berdiri megah, mengekalkan unsur tradisi dan sejarah tersendiri walaupun Jeonju mengalami proses perindustrian. Pengaruh juga kot. So pengaruh mana-mana pun kita dengar sekarang Korea kan. K-pop lah apa semua kan. So salah satu second reason dia sebab itulah, sebab pengaruh. Setakat ni saya pergi yang dia punya scenery dia, lepas tu makanan dia, so tempat tinggal dia pun semua nice lah. Keistimewaan Hanok jika dilihat semua rumah dipanaskan melalui sistem pemanasan sub lantai yang unik. Pelancong dapat merasai kehidupan tradisional Korea kerana ironinya pada musim sejuk kawasan dalam rumah adalah hangat dan pada musim panas ia adalah sejuk. Organisasi pelancongan Korea dipertanggungjawab dalam usaha merealisasikan industri pelancongan. Kerajaan Korea kini sedang merancang untuk mengeluarkan sijil halal kepada sekurang-kurangnya 140 buah restoran di seluruh negara. Langkah ini bertujuan untuk menarik lebih ramai lagi masyarakat Islam berkunjung ke sini dengan mengutamakan makanan halal sebagai salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan sebuah destinasi pelancongan. 예, 무슬림 관광객이 이용할 수 있는 시설에는 기도실과 할랄 식당들이 있습니다. 기도실은 전국에 15개의 무슬림 성원을 비롯하여 많은 유명한 관광지에는 기도실이 있습니다. 그리고 할랄 식당에 대해서는 이슬람 중앙회로부터 인증을 받은 10개의 할랄 인증 식당이 있으며 인증을 받지는 않았지만 무슬림이 운영하는 식당은 전국에 많이 있습니다. Terdapat andaian mengatakan bahawa masyarakat antarabangsa mungkin tidak mengetahui Seoul, tetapi mereka tahu akan Itaewon. Itaewon merupakan daerah khas pelancongan yang pertama sebagai destinasi untuk menikmati kepelbagaian pengalaman budaya, membeli belah dan hiburan. Semenjak Islam mula bertapak, Itaewon yang dulunya dikenali sebagai kawasan hitam telah bertukar kepada kawasan tumpuan masyarakat Islam, antaranya restoran Korea dan restoran asing yang menyediakan makanan halal buat pengunjung. Beginilah rutin harian Encik Yusof dalam menjalankan aktiviti perniagaan beliau seawal jam 10 pagi. 지금 앞서 말씀드린 것처럼 처음에 이 만들 때는 사실은 우리 한국에서 공부하고 있는 무슬림 유학생들, 그러니까 말레이시아라든지 인도네시아, 브루나이, 싱가포르에서 진짜 많은 학생들이 와서 공부를 하고 있는데 이 학생들을 위해서 만들었습니다. 만들었는데 오히려 지금은 관광객들이 굉장히 많은 호응을 해주시고 그 이유는 아까도 말씀드린 것처럼 국내에 한국 식당으로서 인증을 받은 할랄 음식점이 없기 때문에 그래서 지금 고객은 거의 한 70~80%가 무슬림 관광객분들이시고 또 국내에서 거주하고 있는 공부하는 유학생들이 주요 고객입니다.
Beliau bersama ahli keluarganya akan menyediakan kelengkapan untuk bahan masakan sebelum memulakan perniagaan yang dibuka seawal jam 11.30 pagi. 예, 저희는 매일매일 아주 신선한 식자재를 구입을 해서 그 할랄에 적합한 그런 음식을 만들고 있는데요. 소 불고기 같은 경우에나 찜닭에 같은 경우에 그 소스를 직접 만들어서 사용을 하고 있습니다. 그래서 저희 나라는 흔히 이제 1인 가구가 많아지다 보니까 집밥에 대한 그리움이 굉장히 커지는 그런 단계예요. 그래서 MSG가 들어가지 않은 엄마가 집에서 해준 그런 밥맛을 제공해드리고 있습니다. Memulakan perniagaan atas nama Restoran 8 Makanan Halal Korea, bapa yang mempunyai 2 orang anak iaitu Said dan Sa'ad telah memeluk Islam sejak 2 tahun lalu. Walaupun saiz restoran tampak agak kecil dengan hanya mempunyai 6 buah meja sahaja, tetapi Encik Yusof tidak menang tangan dalam urusan seharian. Tempat makan tu kalau dekat Itaewon senanglah sebab banyak kedai makanan Muslim kan. Macam ada kedai Siti Sarah tu. Eid ni pun halal juga kan. Sekarang ni kan yang kat belakang Eid ni dia memang buat memang orang Korea Islam betul-betul. Memulakan perniagaan beliau pada Oktober 2014, idea untuk membuka restoran ini tercetus apabila melihat situasi di mana ramai pelancong asing yang beragama Islam sukar untuk mendapatkan makanan halal. Beliau mula terfikir akan langkah yang harus diambil bagi menimbulkan rasa keselesaan buat pelancong yang berkunjung ke Korea. Justru, Restoran 8 adalah jawapannya. Pengunjung yang datang ke restoran ini kebanyakannya dari Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga China serta masyarakat tempatan. Melalui reaksi yang diterima oleh beliau, rata-rata pengunjung sangat berpuas hati dengan masakan dan keunikan resepi asli keluarga Encik Yusof. Satu lafaz berbeza rasa. Satu lafaz berbeza rasa. Encik Yusof juga telah membuka satu rangkaian perniagaan selain restoran, iaitu Rumah Tumpangan 8 yang telah beroperasi pada bulan Disember 2014. 게스트하우스는 저희 이드 레스토랑 만든 지 한 2개월, 3개월쯤 됐을 때 무슬림 관광 온 손님 하나가 식사를 하면서 제가 대화를 나눠봤더니 한국에 와서의 여러 가지 많은 고충, 어려운 점이죠. 어려운 점을 얘기하는 중에 잠자리가 굉장히 참 어렵다. 그건 왜냐하면 한국에 굉장히 많은 게스트하우스가 있습니다. 엄청나게 많은 게스트하우스들이 있는데 무슬림을 위한 게스트하우스가 따로 만들어진 데가 없다라는 거죠. 가령 예를 들어 뭐 기도방이라든지 심지어 그런 조차도 없고 또 한국 손님들이 와서 술 마시고 떠들고 뭐 이런 그 여러 가지 어려운 점을 얘기를 하더라고요. 근데 우리가 그 해외에 나가거나 이제 여행을 가면은 가장 중요한 게 먹고 자는 문제 아니에요. 그러니까 먹는 문제, 자는 문제. Atas keluhan pelancong inilah yang membuatkan beliau berkobar-kobar untuk membuka rumah tumpangan. Memandangkan masa yang ada sangat terhad, beliau telah mendapatkan pekerja sambilan, iaitu seorang pelajar Malaysia untuk mengendalikan rumah tumpangan ini. Reaksi yang diterima oleh beliau juga sangat positif kerana pelancong yang menginap di rumah tumpangan 8 sangat berpuas hati dengan kemudahan yang disediakan. Sesibuk manapun beliau, kerja-kerja tempahan atas talian akan diteliti agar pelancong yang menginap di sini tidak bertindih dengan tarikh yang dipinta. Rumah tumpangan 8 ini mempunyai 3 bilik di mana 2 daripadanya adalah bilik keluarga. Bagi Encik Yusof, beliau lebih mengutamakan pelancong yang berkeluarga untuk menginap di sini.
Kemudahan seperti bilik solat, ruang tamu dan mesin basuh disediakan untuk kemudahan pelancong. Korea sememangnya kaya dengan budaya makanan yang pelbagai. Dengan menghidangkan masakan dari seluruh dunia untuk makanan antarabangsa dari Korea, New York, London, India, Itali, Perancis dan banyak lagi, rasa yang unik serta hiasan dalaman yang eksotik menambahkan lagi renjak kehidupan di Korea. It is not easy, I must say. When I first came to Korea, I was really worried about eating halal food. So obviously none of the meat here is halal unless it's imported from abroad from Muslim countries. So in my first year, I had a very difficult time finding halal food, finding proper food that I can eat. Kini semuanya semakin berubah dengan adanya makanan halal di Korea. 무슬림 관광객을 유치하기 위해서 관광공사에서는 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 무슬림 관광객이 한국에서 겪는 가장 큰 불편사항이 음식이라는 그 점에 착안하여 무슬림 친화 레스토랑 사업을 추진하고 있습니다. 무슬림 친화 레스토랑이라는 것은 알코올 판매 여부, 할랄 인증 여부 그 등을 기준으로 해서 레스토랑의 무슬림 친화도를 5가지 카테고리를 분류하여 평가하여 홍보하는 것입니다. 이 5가지 카테고리 기준에 따라서 무슬림 관광객들은 식당을 선택할 수 있는 것입니다. 그리고 또한 관광업계 종사원들이나 지자체 공무원들 대상으로 무슬림 관광에 대한 이해를 높이기 위해서 교육 사업도 실시하고 있고 무슬림의 중요성을 알리기 위해서 방송 다큐멘터리를 제작하여 방영한 적도 있습니다. Tepat jam 9 malam, Encik Yusof menutup perniagaannya setelah seharian bertengkus lumus dalam mencari rezeki. Namun usaha beliau untuk malam ini belum berhenti di sini. 아시다시피 저희는 이제 이슬람 문화권이 아니다 보니까 모든 그러니까 저희가 만드는 음식에 재료를 구입하는 게 가장 사실은 쉽지 않습니다. 물론 이제 미트, 고기, 그러니까 소고기라든지 닭고기라든지 이런 거는 저희가 이 할랄 미트샵 이슬람 성원 KMF에서 추천해 주신 이슬람 성원에서 추천해 준 그 할랄 고기점에서 구입하면 되는데 그조차도 여러 군데는 아니에요. 이 할랄 고기를 구입할 수 있는 그리고 말씀드린 대로 이슬람 문화권이 아니다 보니까 저희는 이제 돼지고기를 사용한 음식의 종류가 워낙 많다 보니까 그런 여타 식자재들, 뭐 채소라든지 이런 것들을 구입하는 데 있어서 사실 어려움이 많습니다. 그래서 그런 부분이 가장 할랄 한식당을 운영하면서 어려운 점이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. Memang betul apa yang diperkatakan oleh Encik Yusof. Untuk mendapatkan bekalan halal amat terhad di sini dan harga bagi bekalan daging halal amat tinggi berbanding daging tidak halal. Untuk satu hari, Encik Yusof akan menyediakan 25 kilo ayam sehari dan 30 kilo daging untuk 5 hari bagi memenuhi permintaan pelanggan. Bagi mendapatkan sijil halal dari Pertubuhan Muslim Korea KMF, terdapat satu badan persijilan halal yang akan memantau perkembangan restoran Eid dari masa ke masa. Pegawai pensijilan halal ini akan memeriksa kandungan bahan, peralatan yang digunakan, aspek kebersihan dan juga akan merasa masakan yang dimasak terlebih dahulu. Semuanya ini dilakukan agar tahap standard piawaian halal dijaga. Menurut Encik Yusof, pengiktirafan masyarakat Muslim di Korea telah meningkat berbanding 5 tahun yang lalu. Dahulunya, masyarakat luar dan tempatan sering mengaitkan Islam itu agama yang ganas. Tetapi tanggapan itu berubah apabila pelancong Islam datang ke Korea dan menunjukkan imej yang positif ditambah pula dengan dakwah yang dilakukan di sini. Syahadah satu lafaz berbeza rasa. Syahadah satu lafaz berbeza rasa.
Kuala Lumpur merupakan ibu negara dan bandaraya global yang paling ramai penduduk di Malaysia. Bertempat di Jalan Medan Pusat 7A, Bandar Baru Bangi, Ed Cafe telah membuka rangkaian perniagaan di Malaysia. Satu langkah yang sangat baik dan semestinya akan membawa nostalgia kepada pelanggan yang pernah menjamu selera di restoran Ed di Itaewon, Korea. 예전에 제가 말레이시아에 와서 그 시장 조사를 할 때 어느 지역이 가장 좋을까 많이 고민을 했었습니다. 근데 저희가 방이로 선택을 하게 된 이유는 방이는 가장 그 무슬림들이 살아가는 곳과 밀접한 곳이라고 생각이 됐습니다. 특히 다른 여러 지역들도 많이 있지만 그 접근성이 가장 좋다고 생각을 해서 방이를 선택하게 됐습니다. 하지만 저희는 앞으로 방이뿐만 아니라 여러 지역, 샤알람이라든지 부트라자야, 사이버자야 등등 여러 가지 그 무슬림 타운으로 좀 집중적으로 해서 여러분들한테 찾아뵐 것입니다. Usaha yang dilakukan oleh anak kedua bagi pasangan Yusof dan Nura telah menampakkan kejayaan. Dengan dibantu oleh abangnya Said yang merupakan penuntut di Universiti Islam Antarabangsa dalam jurusan Kewangan Islam, segala kerja-kerja menjadi semakin mudah. Bagi Saad, beliau harus membawa imej makanan halal Korea ke mata dunia. Pernah bekerja di Hotel Sila di Seoul, beliau tidak kekok dalam menjalankan kerja-kerja seharian. 우선 한국 사람들이 단순히 잘 몰랐던 부분에 대해서 알게 되면서 점차적으로 많은 부분이 바뀌고 있는 것 같습니다. 한 예로 들면은 이전에는 이슬람을 단순히 테러와 연관을 지어서 생각하는 사람들이 많았는데 요즘 날에는 많은 분들이 해외여행, 예를 들어서 형제 국가의 터키나 말레이시아, 인도네시아, 이집트 이런 여러 이슬람 국가를 돌아다니면서 많은 사람들이 생각이 점차적으로 더 좋게 바뀌고 있고 또 뿐만 아니라 할랄 산업이 점차적으로 한국에서도 상승을 하면서 더 많은 분들이 이슬람에 대해서 더 좋게 생각하고 있는 것 같습니다. Berkonsepkan layan diri di rumah tumpangan Aid ini membuatkan pelancong yang datang menginap terasa seolah-olah berada di kediaman sendiri. Buktinya, ramai pelancong yang datang akan membawa cenderahati dan kenangan buat Encik Yusof. Segala pemberian akan dipaparkan di ruang tamu atas rasa terima kasih yang tidak terhingga kerana sudi menyokong perjuangannya. Hari ini terdapat 2 orang pelancong dari Malaysia yang telah membuat tempahan untuk menginap di sini. Kemesraan dan senyuman yang ditunjukkan oleh Encik Yusof dan pekerjanya telah menambat minat hati pelancong. Pekerja beliau akan menunjukkan set kelengkapan Aid dan membawa barangan masuk ke bilik yang telah disediakan. 아까 말씀드린 것처럼 저는 이제 그 큰아들이 10년 전에 무슬림이 되면서 사실은 굉장히 무슬림, 이슬람에 대한 관심을 많이, 아무래도 아들이 무슬림이다 보니까 관심을 가져왔었고 굉장히 합리적이고 또 공감이 가는 부분은 많이 가지고 있었습니다. 근데 2년 전에 이 식당을 시작하게 되면서 가장 중요한 거는 아까 말씀드린 것처럼 요리하는 사람이라든지 또 이 식당의 오너라든지 당연히 무슬림이어야 된다라는 생각을 하고 있었고 그래서 저희는 그 무렵에 저희가 2년 됐습니다. 그러니까 2년 전에 온 가족이 다 무슬림으로 개종을 했습니다. 저 사실은 원래는 카톨릭이었어요. 예, 세례도 받았었는데 항상 큰아들을 보면서 이슬람에 대한 굉장한 관심을 가졌었고 또 너무 좋았고 그러던 차에 이제 이 식당 개업하는 시점에 온 가족이 다 무슬림으로 개종했습니다. Seawal jam 9 malam, restoran Aid telah menutup tirainya. Masing-masing mempunyai tugasan tersendiri. Ada yang membasuh, menyusun pinggan dan mengemas meja makan. Peluang yang ada ini dikongsi bersama ahli keluarganya dan pelanggan yang menetap di rumah tumpangan Aid untuk menikmati makan malam bersama. Sesungguhnya, usaha yang dilakukan oleh Encik Yusof sekeluarga amat berharga bagi para pelancong. Syabas sekali lagi.